Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang dihormati dan disayangi dan dikasihi para jemaah, dalam rehlah Abu Anas kedua Tanah Haram pada bulan Februari dan Mac 2020, dan juga pihak pengurusan Cahaya Kalbu, mudah-mudahan terus bercahaya. Assalamualaikum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 1 Mac 27 Rajab 1443, kita berada di bumi bertuah Al-Madinah Al-Munawwarah. Macam-macam saya dapat hari ini. Salam Isra Mi'raj, bertuah berada di Madinah Al-Isra Mi'raj. Untuk maklumat para jemaah sekalian, hari Isra Mi'raj itu hari yang diperselisihkan bila tarikh. Malam Isra Mi'raj memang malam yang tak ada siapa boleh perhatikan, sebab Allah SWT sebut dalam Quran, dalam surah yang pertama, surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Segala puji bagi Allah yang telah menjalankan hambanya. Kalau Nabi berjalan seorang memang tak logik. Macam mana satu malam dari Mekah Baitul Maqdis? Pada zaman tu perjalanan dengan unta 1 bulan. Nabi pergi balik. Tapi tak logik zaman tu. Zaman kita ni logik tak logik? Lebih logik. Jeddah ke Amman 2 jam. 2 jam saja. Maknanya dah 2 jam, 4 jam baru balik. Malam kita kata ada 11 jam. Masih lagi ada. Tapi Allah SWT zahirkan beberapa tanda-tanda kekuasaan dia. Dalam ayat itu Allah kata apa? Linuriyahu min ayatina. Tujuan aku hantar dia tu supaya dia tengok tanda-tanda kekuasaan aku, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Jadi kita kena ingat, tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu sangat besar, di mana kita mesti belajar dan lihat. Jadi untuk maklumat kita semua, Isra dan Mi'raj, malam Isra Mi'raj, malam yang jelas disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Cuma Nabi tak sebut tarikh bila. Boleh je Tuhan sebut tarikh. Boleh je Nabi sebut, aku di Mi'rajkan pada malam sekian. Tapi kenapa peristiwa-peristiwa besar tidak disebut tarikh? Sebab Allah SWT nak kita ingat sentiasa, bukan ingat 27 Rajab saja. Maka para jemaah sekalian, kita cuba beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, kerana Nabi kita tidak ajar kecuali perkara yang dia nak tengok kita amalkan. Kata di para ulama, tak ada benda yang baik kecuali Nabi dah beritahu. Tidak ada benda yang tak baik kecuali Nabi SAW beritahu. Dan dalam hadis Nabi kata, taraktukum alal bayda, aku tinggal kamu di atas landasan yang putih, yang bersih, yang murni. Malamnya seperti siang. Malamnya seperti siang. Tidak ada orang yang menyimpang daripadanya kecuali orang binasa. Jadi daripada kita duduk binasa, baik kita cari yang selamat. Baik para jemaah sekalian, sekarang ni kita duduk berada di Madinah Al-Munawwarah. Maka yang pertama sekali Nabi jadikan, Allah Ta'ala jadikan Madinah ni apa? Tempat hijrah Nabi SAW. Tapak dakwah tersebarnya Islam seluruh dunia dari Madinah. Yang kedua, Allah Ta'ala pilih yang kedua untuk Madinah apa dia? Tak apa, tak kena marah. Tapi musyarakah tu dia panggil semangat tu nak. Tempat tersimpannya jasad yang mulia. Sehingga akan ada orang tanya seorang tokoh ulama, Syekh, dia kata, apa ada dalam syurga yang kita nak pergi? Tak usah jawab sepatah, cukuplah kita akan bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan yang cukup mantap. Sebab apa? Sebab kita selamat ni melalui jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala perintah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu
wa ma nahakum anhu fantahu. Maka Nabi Allah Taala simpan jasad yang mulia di mana? Di Madinah. Maka Nabi kita hidup, naam, tapi dia panggil hidup di alam barzakh, bukan hidup di alam nyata. Sebab itulah ada setengah orang yang mendakwa dia jumpa Nabi yaqazatan. Yaqazah maknanya Nabi dia keluar hidup-hidup. Dia mari Madinah, Nabi hulur tangan, ijazahkan dia selawat tertentu. Kita kata itu sukarlah kita nak cerita, sebab orang yang hidup di alam barzakh tak sama dengan hidup di alam nyata. Nanti kita akan pergi ke Badar. Abu Jahal ada di sana, hati-hati. Kalau nak tengok Abu Jahal berada di Badar bersama dengan 70 geng, bahasa Arab kata Sanadid Quraisy. Kepala-kepala penjaga Quraisy ada di Badar. Allah simpan dia di sana. Allah simpan dengan Nabi. Mengikut ahli sejarah Madinah kata, dan 10,000 sahabat Nabi berada di mana? Berada di perkuburan Baqi' Al-Gharqad, nama dia Baqi'. Tadi ada orang tanya, Jannatul Baqi', jannah mana syurga ataupun taman. Tapi tak eloklah kita sebut maqbarah. Sebab Nabi tak sebut jannah. Nabi tak kata ini syurga Baqi', dia sebut dengan nama, dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis Nabi kata imma raudatun min riyadil jannah, sama ada dia di taman syurga atau sebaliknya, waliyazbillah, taman syurga. Dan tak semesti orang yang duduk di sini semuanya ahli syurga, tak ada syarat. Ingat ada hadis azab kubur yang Nabi kita pergi melawat. Nabi berjalan, selalu pergi ke kubur. Nabi lalu dekat kubur Madinah. Nabi tanya, innahuma la yu'azzaban. Dua orang tuan kubur ni sedang diazab. Wa ma yu'azzaban fi kabir. Mereka diazab pada anggapan mereka perbuatan yang mereka buat itu bukan besar, bukan kesalahan besar. Nabi kata, bala, tapi dia sebenarnya besar. Apa dia kesalahan tu? Seorangnya berjalan sebagai batu api, yamshi bin namimah. Batu api ni bahaya. Batu api ni kalau dia nyalakan api yang kecil boleh jadi besar. Sekarang ni batu api banyak. Dia nak jadi bomba Jepang tu yang tak ramai. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala jadikan bomba nak memadamkan batu-batu api di atas dunia ni. InsyaAllah. Boleh ke tak boleh? Dengar yang orang buat benda-benda tak baik, kita coolkan dia. Jangan pula kita tolong panaskan. Orang yang memanaskan api, walaupun kecil, besar kesalahan dia. Tuan-tuan ingat ada cerita cicak? Kenapa cicak dibenarkan untuk dibunuh? Kenapa? Cicak, ada mayat tak, cik. Kenapa dia dibenarkan dibunuh? Sebab apa? Dengar berapa kali dah dalam tadabbur pagi. Siapa dia dengar boleh jawab. Tapi tak tahu dia dengar ke, mungkin terlepas ya. Dia? Bagus. Mana pencatat jawapan? Tolong catat. Kan waktu zaman Nabi Ibrahim dapat Nabi, katanya dia pergi tiup juga api, padahal api itu dah besar. Nak ceritanya kita ni jangan menyertai sebarang bentuk kemungkaran. Jangan cuba nak pada memberi sokongan ke, memberi support ke, beri apa dia, tak payah. Tolong share, orang buat fitnah pun jangan. Sebab itu termasuk dalam batu api yang menyala-nyalakan permusuhan di antara umat Islam. Hati-hati. Yang kedua, la yastabrid ataupun la yastanzi, tidak bersih daripada air kencing. Ini kita hati-hatilah, kan? Terutama sekali yang kencing sambil berdiri dengan cara-cara yang ada gini, sebab dia terpercik balik dia punya najis tu, air kencing tu. Maknanya ada berlaku situ. Suatu masa Nabi kita berjalan dengan Abu Hurairah dekat kubur, kita sebut kubur mana. Nabi tanya, man sahibul qabr? Nabi kata, siapa dia orang ni? Orang mati ni siapa? Sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, fulan. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, dia duduk dalam kubur tu, bercita-cita kalau boleh balik semula nak solat 2 rakaat je lagi. Berapa rakaat? Bukan nak solat tarawih 20 rakaat, nak solat 2 rakaat je. Khairum min baqiyati dunyakum. 2 rakaat bagi dia bernilai, berharga lebih daripada harta dunia yang kamu miliki sekarang. Kita sekarang ni berapa rakaat boleh solat? Banyaklah kan. Duduk Madinah ni tempat solat yang paling baik di mana? Di Masjid Nabi. Sebab apa Masjid Nabi? Sebab solat di Masjid Nabi pahala dia 1000 kali. Di mana? Di
di dalam masjid, bukan di luar masjid. Berbeza dengan tanah haram Mekah nanti insya-Allah. Baik, itu baru dua kelebihan. Yang ketiga, Nabi SAW namakan Madinah ni sebagai haramun. Nabi kata, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah. Ya Allah, sebagaimana Ibrahim mengisytiharkan Mekah tanah haram, dan aku wa inni haramtul Madinah. Aku mengisytiharkan Madinah sebagai tanah haram. Yang bodoh tanah haram sempadan tanah haram Madinah, tempat kita solat subuh tadi. Ingat tak? Solat subuh, depan kita tu ada bukit besar, nama dia Bukit Air. Sebab apa nama Bukit Air? Sebab kalau kita tengok dari jauh, nampak macam unta tidur, unta duduk. Yang ada melengkung, kita ada kepala. Nanti kita pergi ke Quba nanti. Bukit tu panjang daripada Miqat tu sampai ke Quba. Macam Nabi kata sempadan tanah haram Madinah ni baina airin wa thawr. Bukit Air yang sebelah Quba tu, Bukit Thawr duduk di belakang Bukit Uhud. Kecil ya bukit. Ini Uhud, ini Bukit Thawr. Itu yang kita pelik. Kalau kenapa Nabi tak kata di antara Uhud Thawr dengan Air? Sebab Uhud Nabi nak masukkan dia dalam tanah haram Madinah. Kalau kata di antara ni tak masuk. Boleh masuk tak boleh masuk antara? Tak boleh masuk. Masa waktu dia bila kita sa'i nanti di antara Safa dan Marwah. Tak semestinya kita naik sampai Bukit Marwah tu. Naik atau Bukit Safa, naik atau Bukit Marwah. Kaki dia tu cukup kata sebab dia di antara. Andai kata Nabi SAW beritahu tanah haram Madinah antara Bukit Air dengan Thawr dengan Uhud, mesti confuse. Uhud ni masuk tak masuk? Sepanjang saya duduk di Madinah, tak lama tuan-tuan saya duduk di Madinah ni, yang datang belajar lah, dipanggil pada 1988. Balik 2006. Itu yang tempoh. Itu pun sangat sekejap rasa. Kalau boleh duduk lagi, nak duduk lagi. Tapi sudah habis tempoh. Sepanjang itu berlaku dua lajnah nak menentukan di manakah Bukit Thawr, bukit sempadan tadi, sempadan tanah haram. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah masuk, sudah digazet sebuah bukit kecil di belakang Uhud. Yang keempat, Nabi SAW namakan Madinah dengan nama Taibah, Taibah dan Tabah. Taibah dan Tabah maknanya comel lah. Baik, comel, lawa. Madinah ni comel. Biarlah. Sebab itulah kata di ahli syair, Iza kunta inda tayyibin. Kalau kamu duduk di tempat yang baik-baik, kita tak jadi baik, bila lagi kita nak jadi baik? Duduk Madinah pun tak jadi baik juga, pahala nak jadi baik. Habislah masa, peluang yang sudah tidak ada lah kan. Jadi ini peluang yang kita ada. Maka Nabi SAW, jadi bila dia tengok Madinah, dia kata hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah. Nabi tunjuk Madinah. Biasanya Nabi SAW bila balik daripada musafir, bila dia tengok Bukit Uhud tu, insyaAllah kita pergi besok. Nabi kata, hadha Uhudun, jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud, bukit yang sayang kepada kita dan kita sayang kepada dia. Saya tak cerita di sini, kita cerita atas Bukit Uhud nanti. Siapa tak pergi, tak boleh dengar. Maka Nabi tunjuk Madinah, hadhihi Tabah. Nabi kata, ini Tabah. Sebab apa Nabi asal nama Madinah ni Yathrib? Apa nama Madinah? Yathrib. Apa nama Yathrib? Ambil daripada kata as-sa, dengan makna balas dendam. Nabi kata kenapa nak balas dendam? Kita tak ada orang balas dendam. Balas dendam orang yang sakit hati, orang yang berjiwa tak tenangnya balas dendam kepada orang. Kita orang yang baik-baik, kita tak buat macam tu. Maka Nabi kata la hiya Tabah. Jadi kalau ada lagi orang yang panggil Madinah dengan Yathrib, itu bukan orang Islam. Yaquluna Yathrib. Mereka kata itu Yathrib. Dalam peristiwa pokok munafikin, ya ahla Yathribah la muqamah. Ya ahla Yathribah, pokok Yathrib, tak ada tempat kamu di sini setelah kamu tabarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang masih mengekatkan Yathrib sebagai nama kepada Madinah itu munafik. Cerita tak apa, saya kata Madinah dulu nama Yathrib, tidak masalah. Tapi nak menamakan Yathrib setelah ditukar nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perbuatan yang tidak baik. Maka Nabi namakan dia Tabah, nama dia Taibah. Yang ke seterusnya, saya pun tak ingat nombor dia. 5,
annal imana la ya'lizu ilaiha. Iman bertapak di Madinah. Kemudian dia keluar tersebar ke seluruh dunia. Mungkin Madinah akan jadi satu masa sunyi. Tak ada orang. Dan pernah berlaku pun di zaman, kita kena ingat, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, markas pemerintahan negara Islam Madinah. Sayyidina Ali dia pergi ke Kufah, Iraq. Mari Bani Amawiyah, di mana pusat pemerintahan dia? Di Damsyik, di Syria. Madinah mula sunyi. Sebab ketua bandar negara, ibu negara dunia ni berpindah ke sana. Maka pada saat itu sudah ada orang-orang yang mula nak berpindah dari Madinah nak pergi ke tempat lain. Halumma ila raha, mari kita cari kesenangan, cari kemewahan. Sahabat-sahabat kata, ingat Nabi pesan, wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah lebih baik kalau mereka tahu. Ada yang tak keluar pada mereka. Maka iman tu tersebar seluruh dunia. Nanti dia dikepung balik, dia dihentam sana sini, umat Islam diganyang. Nabi kata, innal iman la ya'riz. Iman akan bertapak balik di Madinah. Di akhir zaman tak ada siapa boleh goyang di sini. Sebab itulah Nabi SAW bagi tahu bahawa Madinah ini terkawal daripada dua benda. Sambung yang keenam. Annahu la yadkhuluha at-ta'un. Madinah tidak dimasuki oleh ta'un. Tadi saya cerita sikit sambil tunggu bahas ta'un tak masuk Madinah. Habis yang kita duk takut dengan Covid ni, mana Covid ni bukan ta'un 100%. Semua dia ada sedikit orang panggil wabak sebab dia berjangkit. Itu pun tak kuat sangat. Nah, walaupun dulu ada nama mula-mula keluar tu Covid-19. Lepas tu nama hari apa nama pula? Delta. Apa? Delta. Lepas tu mazhab lain pula? Omicron. Omicron yang terakhir ni kau pindah. Omicron. Lupa dah. Nama pun pelik-pelik. Dia bukan satu macam wabak. Ta'un ni kalau mari mati terus. Kalau ta'un banyak, kenanya dia tak ada orang tu. Mana tak ada ICU, tak ada CU. Yang adanya lahat ataupun lubang kubur. Dua tak payah. Kita ni alhamdulillah dah, walaupun mari Covid ni, tapi ada lagi ICU lah, CCU, pusat kuarantin macam-macam ada, dan ramai yang selamat dan ada juga yang meninggal. Kita doakan kepada mereka yang meninggal supaya Allah Taala ampunkan mereka. Yang selamat kita, Allah Taala beri kepada kita hidayah untuk meneruskan kehidupan dan mati dengan husnul khatimah. Maknanya satu, tak masuk ta'un. Jadi Covid boleh masuk sebab apa? Sebab dia bukan ta'un. Yang keseluruhnya, Madinah tidak dimasuki oleh Dajjal. Dajjal sungguh. Adapun Dajjal jilah tu maknanya kuncu-kuncu Dajjal boleh masuk. Yang tak boleh masuk bos dia. Dajjal dia akan datang. Nanti saya kalau lalu ke tempat saya tunjuk. Dia panggil Bukit Dajjal, Madinah. Dajjal bila datang, dia akan naik atas bukit sempadan tanah haram Madinah. Dia naik, dia goncang kaki. Gopu Madinah dia goncang. Macam orang buat, orang Kelantan kata mengayuk padi. Ayuk kan nak keluarkan dia punya tu. Ketika itu orang beriman semua lari ke masjid. Na'udzubillah. Walaupun duduk di Madinah, orang yang ada dalam hati dia penyakit, munafik ke apa dia, akan lari ke Dajjal. Na'udzubillah. Itu yang kita takut. Duduk di Madinah belum tentu selamat. Yang selamatnya iman. Yang selamatnya iman, bukan tempat. Jadi bila Dajjal mari, dia naik atas bukit, dia tengok ke Masjid Nabi. Dia tunjuk, dia kata hadza qasru Muhammad. Jadi orang beriman semua lari ke sini. Orang yang tak beriman, na'udzubillah, lari ikut Dajjal. Ketika itu bangun seorang pemuda. Ini maknanya pemuda Islam ni akan ada bila-bila saja yang akan mempertahankan kebenaran. Dia pergi jumpa Dajjal. Dia kata, wallahi aku kenal Dajjal. Sebab atas dahi Dajjal tulis kafar, kafir. Aku kenal Dajjal. Dajjal kata, budak ni melawan apa? Pau dia belah dua. Terbelah budak tu. Oh, happy Dajjal. Pergi ikut Dajjal kata, Yahoo kau bos. Dah, Dajjal dah menang. Tak ni mari berani lawan bosku macam mana? Dah, lawan. Dia pun cantum balik. Hidup balik. Tengok, kalau bukan Tuhan mana boleh hidup orang. Oh, pengikut dia makin tak masuk, makin fanatik, makin gila pada Dajjal.
Betul sungguh dah. Kemudian budak itu bila bangun, pemuda ini, asyhadu, dia kata, aku bersaksi sekarang ni benar sekali apa yang disebut oleh Nabi SAW bahawa Dajjal. Dajjal terkejut, panik dia. Ada juga orang macam ni. Bila Dajjal nak bunuh kali yang kedua, dah tak mampu dah. Nah, itu peristiwa yang akan berlaku. Sebab itulah tuan-tuan yang buat tu suruh cari Dajjal. Yang Nabi kita ajar, tengok di akhir kertas kita ni. Bagi semua orang kertas, dapat. Bagi-baginya. Di akhir solat, tengok di akhir solat. Doa akhir solat sebelum salam. Ada 4 bacaan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Wa min azabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi Allah, aku minta perlindunganmu daripada azab kubur, daripada azab neraka jahanam, daripada fitnah hidup dan mati. Kita tak nak semua fitnah. Fitnah yang paling besar sekali tuan-tuan, bukan orang tuduh kita curi, bukan orang tuduh jahat, bukan orang buat senarai kita termasuk dalam 45 orang pembawa ajaran sesat. Itu kecil tu. Nah, kalau setakat senarai tak tahu siapa yang buat. Hari ni keluar video pula senarai pembawa ajaran yang tak betul. Kita kata itu simple je. Tapi yang paling dahsyat sekali, apabila seorang itu terkeluar daripada agama. Itulah fitnah yang paling dahsyat. Bila berlaku ni, atau masa hidup tak tahu. Tapi di saat ketika mati, ada orang yang tak boleh mengucap 2 kelima syahadah. Itulah saat yang paling gawat, saat yang paling takut, saat yang paling mencemaskan kita. Kemudian Nabi kata, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, daripada kejahatan fitnah dajjal. Kejahatan apa? Fitnah dajjal. Itu yang paling dahsyat, yang paling teruk, yang kita bimbang. Jadi doa ni kena jangan tinggal. 4 bacaan ini, 4 perlindungan dibaca setiap kali solat. Sebelum bagi salam baca. Ni tambahan dia, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Aku minta berlindung daripada dosa dan hutang dan lain-lain tu. Kita sambung. Kalau tak ingat, baca lepas solat pun boleh. Terjemahan dia saya sudah bagi dalam buku zikir pagi petang dan di akhir solat tu, ataupun dalam perisai Muslim yang kita dah bagi. Jemaah ni ada lagi yang belum dapat perisai Muslim, yang grup kita ada lagi belum dapat. Nanti kita masuk free ya, PDF tapi bukan yang cetak. Kalau nak cetak berat, kita nak bawa lagi kan. Baiklah, kita teruskan pergi kepada beberapa kelebihan lagi. Nabi SAW berdoa untuk Madinah ni keberkatan. Dalam dia. Dalam dia. Baik. Nabi berdoa kepada Madinah berkat. Tadi kita sebut sebagaimana bukan buah gerak. Baik. Nabi doa sebagaimana Nabi Ibrahim doa pada Madinah. Nabi kata, ya Allah berkatilah cumpak-cumpak dan gantang. Maknanya Madinah ni dia banyak pokok taman. Jadi dia suka dengan cumpak dan gantang. Maka Nabi kata berkatilah. Apa yang perlu ada tu? Berkatilah cumpak dan gantang yang ada tu. Maka habis macam mana kita nak ambil berkat Madinah balik? Macam mana? Kita sikit. Nak ambil lagu mana? Macam mana nak balik berkat Madinah macam mana? Ada setengah penceramah dia ajak jemaah pergi ambil tanah di bukit, di kubur Makla. Kubur Makla pula. Kubur Hakim. Jemaah kita ni satu masa musim haji, dia pergi ambil jemaah ni, suruh ambil tanah di kubur. Dia kata buat apa? Dia kata minum air itu berkat. Dia kata ni tanah orang mati. Kubur sendiri dia setiap 3 tahun sekali dia 3 tahun berapa tahun adalah lagi tempoh dia bongkar balik. Takkanlah kita nak makan air bekas orang mati. Dia punya kacau. Jadi yang betulnya tuan-tuan pergi ke pasar tamar, pergi bawah ni pun boleh beli. Iaitu kita beli tamar yang daripada bumi Madinah. Tanya penjual dia, aku nak tamar yang tumbuh di bumi Madinah. Sebab tamar di banyak yang import banyak daripada Qasim, daripada tempat-tempat lain. Tapi naknya di mana? Madinah. Bumi Mekah ada berkat. Macam mana kita nak balik berkat dia?
Macam nak balik? Bawa air zam-zam. Itu jelah berkah yang ada. Jangan balik kayu, jangan balik kalau ada orang yang menjual kayu kokar apa tu, tepikan. Jangan ada cerita, jangan buat. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara kelebihan yang Nabi sebut. Dan Nabi juga sebut di antara kelebihan yang besarnya ialah solat di masjid Nabi, pahala dia 1000. Dan dalam masjid Nabi ada tempat nama dia Raudhatun min Riyadil Jannah. Nama dia Taman Surga. Apa makna Taman Surga? Taman Surga itu maksudnya insya-Allah kalau kita banyak beribadat, kita dapat masuk surga. Ada ulama kata kalau macam tu semua orang ibadat mana-mana pun masuk surga. Tak mari Madinah pun boleh. Ada yang mengatakan kalau duduk dalam tu kita tenang macam dalam syurga. Mana nak tenang? Duduk 5 tak dapat 2 minit orang langkah atas kepala. Sekarang ni lagi tak tenang. Muslimat belum dapat tamarna. Belum dapat lagi. Mana lagi tak tenang macam mana mau masuk. Maka kata di ulama hadis, nanti di akhirat esok Nabi tempat sebut tu dimasuk ke dalam syurga. Itu wallahu a'lam, itulah yang dibincangkan oleh para ulama. Jadi kalau kita boleh masuk, kita masuk. Kalau tak boleh masuk pun bukanlah satu kemestian. Mari Madinah mesti masuk dalam Raudhah. Boleh masuk, alhamdulillah. Kita tahu di situ tempat Nabi solat. Tempat Nabi solat. Semua dalam Raudhah tu ada tiang-tiang yang saya dah sebut nama. Tiang apa ni dia panggil mukhallaqah, tiang wamin, tiang tempat pengawal, tiang taubat, macam-macam tiang ada. Setiap nama tu tuan-tuan boleh baca dalam buku Madinah. Buat balik, mari tak? Bawa buku. Tak bawa ambil ni. Tapi Sony ada Sony ya. Hari ni kita apa dia hari ni? Jual naik ego apa? Bidan. Ada. Siapa dia boleh bayar mahal kita beri. Kalau tidak tak boleh ambil buku ni. Baiklah, jadi itu di antara kelebihan yang ada, alhamdulillah. Kemudian satu lagi di Madinah ni, insya-Allah kelebihan yang besar iaitulah solat di Masjid Quba. Solat di mana? Masjid Quba. Insya-Allah kita akan pergi Masjid Quba. Tuan-tuan yang pergi berpuluh kali pun pergilah ke Masjid Quba, kita akan solat di sana. Jadi oleh kerana masa kita terhad, kita nak solat subuh, nak solat duha di Masjid Nabi tak sempat. Lepas subuh kita nak berjalan, jadi balik sarapan dulu. Kemudian kita akan pergi solat duha di Quba. Nabi sebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Siapa dia berwuduk di rumah dia. Rumah kita sekarang ni sinilah, hotel ni lah rumahnya. Siapa dia berwuduk di rumah dia, kemudian dia pergi ke Quba, dia solat di sana 2 rakaat je. Lagi banyak lagi baguslah. Tapi lagi lama lepas tunggu. Jangan lama dah. Paling banyak maksimal kita bagi 4 rakaat boleh lah. Sebab kan Nabi sebut dalam hadis, di antara kelebihan siapa dia solat di awal pagi 4 rakaat, aku jaga dia sampai ke akhir harinya. Itu di antara kelebihan solat duha 4 rakaat. Kita buat 2-2. Yang terbaik 8 rakaat. Yang dia paling banyak 12 rakaat. Jadi solat di Masjid Quba, tapi syarat dia kena ambil wuduk di rumah. Man tatahhara fi baiti. Ambil wuduk di rumah. Kemudian kita pergi ke Quba, solat, boleh pahala sekali umrah. Besar tak besar pahala? Tak payah tabarna, tak payah tawakkalna. Pergi Quba boleh sekali umrah. Alhamdulillah. Jadi kita pergi Quba. Oi, saya rasa lah ustaz, tak puas hati pergi sekali. Boleh je naik bah tak ada atap tu. Kat depan tu bah tak ada atap tu. Dia pusing semua tu. Pusing Madinah sampai ke Quba, tapi lambat. Ada satu bah lain lagi, bah warna hijau tu. Ayat tu dia direct ke Quba. Harga dia tak silap saya 5 riyal. Pergi je solat, balik. Pergi solat, balik. Tak ada kerja pergi. 4 kali sehari pun boleh pergi. Waktu tak ada aktiviti kita pergi ke Quba solat. Nabi kita pergi jalan kaki, naik kenderaan. Saya kalau saya bawa tuan-tuan, ajak sampai kita jalan kaki ke Quba, tiba-tiba saya naik Ferrari ni. Dia kata tak adil tak. Dia naik Ferrari ni, alhamdulillah setakat ni jarak dia saya boleh pergi melontar daripada Muaisin pergi melontar balik dekat dengan 8 km tu. Siapa tawah dengan sa'i ke atas tu boleh juga. Kalau adalah orang uzur, saya tak bukan ejen dia, tapi boleh beli yang lagu ni. Boleh, cukup dia punya jarak bateri dia, tawah dengan sa'i. Jadi kalau kita pergi Quba cukup ni. Nak jalan kaki ke lah kawan? Tak apa-apa berani baik. Nak pergi kan? Naik pas lah. Yang pergi lain pula macam dia memang dia buat depan tu memang pedestrian. Dia buat kham untuk jalan kaki je sampai ke Quba.
Kalau kita nak menghayati sungguh rasa Nabi jalan kaki ke Kubah tu, boleh try sekali. Jarak dia 3 km. Nak pergi jumpa Wildan Pani, kita janji dengan dia berapa orang nak pergi. Yang tak kuat tak pergilah. Apa tengah jalan cari taksi pula balik. Alah, macam-macam. Ramai juga yang masuk ke Embasika kan. Pasal tak ada lori katakan. Dia jalan sekejap, naik lori bawa dia balik. Cepat sampai. Baik, itu sajalah taklimat yang kita nak beri. Cuma satu lagi tempat yang kita akan pergi ziarah, iaitulah di Uhud. Cerita Uhud ni tak menarik di sini. Tak nampak apa. InsyaAllah kita cuba sihat-sihatkan lutut ni biar boleh naik atas bukit Jabal, tempat tentera pemanah tu. Saya cuba naik lah. Kalau tak naik, bawa musuh naik. Kalau ceramah di bawah tak jadi, dia feel dia tak kuat. Kita duduk situ baru kita terasa macam mana Nabi dikepung oleh Khalid bin Walid, macam mana tentera Islam pecah ketika itu. InsyaAllah dalam suasana yang kita duduk di tempat dia, di tapak tu dia cerita. Cuma satu lagi yang saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan insyaAllah, perkuburan Baqi'. Cuma wanita tak boleh masuk dalam. Wanita dia boleh tengok di tepi. Mungkin sampai sana kita akan pisahlah, muslimin ke dalam, muslimat ke tepi itu. Boleh pergi. Dan kita juga akan pergi pusing-pusing tengok, dipanggil Saqifah Bani Sa'idah, tempat pertabalan Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Tu depan tu ya, bukannya jauh pun. Tunjukkan tangan itu pun nampak. Saya lah nampaknya. Sebab kita selalu pergi. Jadi insyaAllah ada pun tempat-tempat melontar di Madinah ni belum begitu meriah. Tadi saya cuba masuk dalam Taibah, sunyi, banyak kedai-kedai tutup. Melontar duit ni, bukan melontar haji. Sebab tu suami senyum ya, tak apa nak tukar duit lagi. Sebab tempat melontar tidak begitu meriah. Kalau tidak masuk Taibah tu sudah cukup. Ana waktu saya jaga sini dulu, anak ni dia balik, umur dia darjah 2 sekolah. Darjah 2. Jadi kita marilah malam-malam bawa anak ni dengan troli pusing pergi masjid. Lepas solat Isya, kau masuk dalam Taibah tu. Dia ada jakarak, ahlan wa sahlan di markazi Taibatin Tijari. Budak-budak sampai hari ni bila sebut itu dia ingat lagi, dia hafal. Masuk dalam tu ada aiskrim, ada popcorn macam-macam. Jadi itulah cerita budak-budak. Jadi kita orang tuanya secara seriusnya insya-Allah program-program yang kita akan cuba aturkan ini kita cuba buatlah. Jadi malam ni selepas solat Isya, bagi jemaah yang belum pernah datang, yang pernah datang pun tak apa, kita ikut. Kita akan nak pergi ke Babus Salam. Cuma Jalman kata kita kumpul dalam masjid. Yang muslimat kalau boleh ikut di depan. Sebabnya kita nak tunggu mana pergi ziarah Nabi ni terlalu lama. Jadi kita akan pergi sedekat mungkin untuk kita bagi salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan kita berada di sini sekarang. Jadi siapa nak ikut selepas solat Isya. Sekejap ya. Isya kita pun cepat. Pukul 7.55 dah Isya. Dalam 8.30 pun kita dah siap. Pukul 9 boleh balik sini insya-Allah. Itu dia jadual kita. Jadi kalau ada sebarang soalan dipersilakan. Ya, jadi untuk rakaman untuk live ni kita berhenti setakat dulu lah, sebab saya nak masuk sesi soal jawab. Oleh kerana package ni khas untuk rombongan ni je. Kalau nanti orang kita jawab pula, orang lain pula dengar kita, bahaya kan? Dia kata nak gimana buat dia tu. Jadi saya stop di situ. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.